Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Medan Jufiza. Saya Nur Sazwani binti Samsuri daripada kelas DEC 3C ingin menerangkan mengenai penyakit berjangkit dan bagaimana penyakit ini merebak. Penyakit berjangkit ialah penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti virus, toksin, parasit, bakteria dan fungi. Penyakit ini merebak dari orang yang sakit dengan orang yang sihat. Penyakit berjangkit ini boleh merebak kepada dua cara, iaitu yang pertama ialah direct transmission, yang kedua ialah indirect transmission. Okey, sekarang kita pergi satu persatu. Direct transmission. Yang pertama ialah person to person contact. Penyakit berjangkit ini biasanya disebarkan melalui hubungan orang ke orang lain. Penularan ini berlaku apabila seseorang itu menyentuh antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika kita berjabat tangan dengan orang sakit, penyakit berjangkit itu akan menular kepada kita. Yang kedua ialah mother to unborn child, di mana ibu mengandung menyebarkan penyakit berjangkit kepada kandungannya yang belum lahir. Contoh, kuman boleh merebak melalui plasenta. Selain itu juga, kuman yang berada di dalam vagina ibu juga boleh menyebabkan terkena kepada bayi yang berada di dalam perut. Yang ketiga ialah droplet spread, di mana penyakit berjangkit yang disebarkan melalui titisan. Sebagai contoh, bersin dan batuk. Sebab itu adalah penting untuk seseorang individu mengamalkan etika menutup mulut atau hidung atau memakai face mask dengan betul semasa dalam keadaan batuk atau bersin, supaya virus dan bakteria tidak tersebar kepada orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada indirect transmission. Yang pertama ialah airborne transmission, iaitu penularan melalui udara berlaku apabila bakteria atau virus bergerak di zarah, debu atau titisan pernafasan kecil yang mungkin menjadi aerosol ketika individu bersin, batuk, ketawa dan menghembuskan nafas. Penyakit bawaan udara adalah chickenpox, influenza dan juga TB. Yang kedua ialah contaminated object. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu menyentuh objek seperti tombol pintu, butang lift dan pemegang eskalator, secara automatik orang yang dijangkiti akan terdedah kepada jangkitan. Kerana sebilangan organisma boleh hidup di atas objek dalam masa yang singkat. Penularan ini berlaku semasa seseorang menyentuh mulut, hidung dan juga mata. Itu, segeralah kita membasuh tangan supaya tidak mudah dijangkiti. Seterusnya, kita juga tidak digalakkan untuk berkongsi barang peribadi kita dengan orang lain seperti tuala, berus gigi, alat pencukur dan sebagainya, kerana boleh berisiko memindahkan kuman yang berada di permukaan kulit manusia di antara satu individu kepada individu lain.
Ketiga ialah food and drinking water. Penyakit berjangkit juga menular melalui makanan dan minuman yang tercemar. Sebagai contoh, apabila kita mengambil makanan yang mengandungi kuman berbahaya seperti E. coli. Makanan mentah seperti daging, sayur-sayuran dan juga buah-buahan boleh mengandungi jumlah kuman yang banyak dan mudah tersebar ke makanan lain. Jika permukaan di sekitar dapur melalui tangan yang tidak dibasuh dan permukaan yang tercemar seperti papan pemotong dan alatan masakan. Yang keempat ialah animal to person contact, iaitu penyakit berjangkit yang menular dari haiwan ke manusia. Sebagai contoh, kucing yang berpenyakit sporo. Ia berlaku melalui gigitan atau cakaran dan sering terjadi kepada orang yang sistem imun lemah. Boleh juga terjadi kepada orang yang sihat. Sekali ialah insect bites, iaitu penyebaran melalui gigitan serangga, terutamanya yang menghisap darah seperti nyamuk dan kutu. Antara penyakit yang boleh menyebabkan gigitan serangga ini ialah malaria, with Nile fever dan yellow fever. Beberapa langkah untuk mencegah penyakit berjangkit ini. Sebagai contoh, yang pertama, membasuh tangan dengan kerap. Yang kedua, amalkan kebersihan yang baik. Yang ketiga, amalkan seks yang selamat. Dan yang terakhir sekali ialah gunakan antibiotik seperti yang ditetapkan oleh doktor.